Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayahnya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Prof ya, Profesor. Hari ini minta maaf saya kena pakai pelindung kerana mata saya dia tak boleh nampak sangat cahaya. Kalau saya tak pakai, minta maaf ya, kalau saya tak pakai saya kurang nampak. Kalau saya pakai cahaya light ini akan kurang sikit ya. Alhamdulillah ya. Dulu bila orang main golf dia pakai topi ni kan, ini topi golf lama-lama ni saya pakai pinjam ya. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita pergi membaca khabar jumlah. Khabar jumlah ya. Okey, khabar jumlah iaitu khabar inna yang jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Okey, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Okey. Wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan kezaliman itu, setengah mereka adalah menjadi ketua kepada setengah yang lain. Maknanya orang yang buat zalim ini bukan saja dia buat zalim, tetapi dia juga ada menjadi pemimpin kepada orang-orang yang buat zalim yang lain. Al-Jasiyah ayat 19 ya. Al-Jasiyah ayat 19. Maksudnya inna haraf nasah takkid ataupun taukid yang sibul isma wa yurfa'ul khabar. Okey. Isim haraf inna adalah haraf nasah taukid, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Az-zalimin isim inna mansub dan tanda mansubnya ya kerana dia jamak muzakkar salim. Okey. Ba'duhum mubtada marfu' wa alamatu raf'i dhammah. Hum dhamir bersambung tetap berbaris bawah kerana jadi mudhafun ilaih. Al-awliya khabar mubtada marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Ba'din mudhafun ilaihi majrur. Wal jumlatul ismiyah ba'duhum awliya'u ba'din fi mahalli raf'in khabar inna. Jadi dalam ayat ini, di mana khabar inna? Khabar inna tu adalah ba'duhum. Ba'duhum tu adalah jumlah ismiyah. Ba'duhum ya. Tapi sebelum dia jadi tu, kita kena i'rab dulu. Ba'duhum tu mubtada ya. Lepas tu awliya khabar mubtada ya, dan jumlah daripada mubtada dan khabarnya adalah duduk tempat baris hadapan kerana dia menjadi khabar inna. Ya, agak sulit sikit ya bila kita nak meng-i'rab jumlah ismiyah. Tapi tak apa. Tonton baca saja dalam buku Al-Quran itu, insya-Allah. Bolehlah tengok ayat Al-Jasiyah iaitu ayat 19. Tuan-tuan pun tengok apa dia i'rab. Ya, apa dia i'rab. Ya. Satu saja kita ambil sampel iaitu khabar mubtada yang jumlahnya jumlah ismiyah. Satu saja sampel dia, yang lain boleh. Okey, yang lain kita akan ikut sama. Wal jumlatul ismiyah dan jumlah ismiyah dari ba'duhum mubtada awliya'u ba'din khabar duduk di tempat baris depan kerana dia menjadi khabar inna. Okey, waalaikumsalam. Okey. Cantik topi ya. Ini topi dari
England ni, jangan main. Ini dia orang ni, tuan dia punya ni main golf di England dulu. Di mana tuan-tuan tempat yang paling baik main golf? Di mana? Di Glasgow. Ya, tempat yang tercantik sekali dikatakan di dunia ya. Main golf lah. Ni topi ni nama dia England ya. Yang main. Okay. B kalau khabar inna jumlah fi'liyah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Walakinna asyayatina kafaru. Jadi walakinna. Lakinna, ingat tadi saya beritahu haraf nasab nasakh yang memberi makna kejutan. Istidrak tu maknanya kejutan. Maknanya kita kata however. Ya. Dia ni Sulaiman ni tidak kafir. Tetapi yang kafirnya adalah syaitan. Okey. Okey, lakinna haraf nasakh memberi makna istidrak, kejutan. Ya. Ataupun perkara yang boleh kejutan lah, macam kita kata wa ma adraka ma hiya, kau tahu tak? Itu kejutan ya. Asyayatin isim lakinna mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Di fathah. Ada kata wa alamatun nasbihi al-ya, kerana dia jamak muzakkar salim. Tidak. Ya, sebab asyayatin mufrad dia syaitan, dan dia tidak ada jamak asyayatun, tak ada. Sebab itu dia hanya ada asyayatin. Sebab itu kita kata mansub dia dengan fathah, iaitu nun tu di hadapan dia. Okey. Saya pakai topi hari ni, minta maaf ya, sebab saya nak lindungkan mata saya dari cahaya yang orang Terengganu kata dia berbecar, dia tak nampak. Jadi bila saya pakai topi ni, dia kurang sikit, cahaya tu kurang sikit, jadi saya boleh baca dengan licin. Okay, ini hanya topi je yang ada. Jadi tuan-tuan tak nampaklah muka saya, mata saya kan, saya je nampak Okey. Kafaru, ingat kafaru. Kafaru tu root dia kafara. Kafara. Dan dia fi'il madi. Mabniyun 'ala dhammi, tetap berbaris mati kerana waw tu adalah bagi depan. Kita baca yang root dia, huruf akhir tu. Waw itu adalah orangnya, maknanya mereka itu. Waw adalah dhamir muttasil, tetap berbaris mati, duduk tepat baris depan kerana dia menjadi fa'il. Fa'il dia adalah waw. Waw itu ni home. Okey. Dan wal jumlatu, dan the total, dalam kafaru fi mahalli raf'in khabar lakinna. Jadi kafaru total daripada fa'il, dan fa'il duduk tepat rafa' kerana dia menjadi khabar lakinna. Lakinna ada daripada inna. Okey, habis ya. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ada buku tatbik, muka surat 340 ya. Sekarang muka surat 341. Saya nak tahu siapa yang dah ada buku ni. Kalau tuan-tuan ada buku ni, senang. Saya mengajar buku ni je bila mengajar nahwu ya. This is the latest book published in Arabic dan using by LC student. LC ni mana lulusan Cairo punya student, dia baca buku ni ya. Jadi okey. Yang ketiga, khabar inna yang datang daripada syibih jumlah. Syibih jumlah ni kita katakan macam ayat. Tetapi Haji Kamaluddin pun dia kata dia ada topi. Ini yang saya malah pakai ni. Bila saya pakai, saya ingat orang tak ada. Ada pula orang ada. Haji Kamaluddin dia ada topi ni. Pernah main golf di Glasgow. Okey. Buku apa tu Ustaz? Ni buku ni. Buku ni dia panggil An-Nahwu At-Tatbiki. Ini buku ni ya. Nahwu yang di applied nahwu dalam bahasa Inggeris.
Maknanya dalam ni banyak benda-benda yang tak ada dalam buku-buku lain, ada dalam buku ni. Itu at-tatbiq harga dia RM85. Buku apa tu Ustaz? Buku tatbiq Ni dia gambar dia Jadi Puan Husaini bolehlah postkan buku ni, gambar ni beli buku ni Okey. Yang pertama, khabar syibhi jumlah dia ada dua. Okey. Ada dua. Tengok bila berkawan dengan ustaz yang tak ada buku pun jadi ada buku. Cuma kena spend some money lah, no problemnya. Oh, saya belajar dan biasa kerja di Glasgow. Tuan Haji Kamaluddin. Dia memang orang Glasgow ni. Yang pertama, khabar dia dari zaraf. Inna Allaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu. Okey, dia ni ada PDF, kata Datuk Halim Ada PDF. Tuan-tuan buka Instagram okey. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Allah memang isim inna sebab dia bagi atas. Ma'as sabirin. Ma'a tu, sabirin tu dua-dua tu adalah duduk tempat baris depan kerana dia menjadi khabar inna. Kita tak boleh kata berbaris depan sebab tak nampak baris depan. Ma'a zaraf, as-sabirin mudhafun ilaih. Jumlah daripada ma'a dan as-sabirin dia dua-dua duduk di tempat baris depan kerana dia menjadi khabar inna. Al-Baqarah ayat 153. Okey. Lepas tu tuan-tuan, inna haraf nasakh yufidu ta'kid, yufidu taukid, memberi makna penekanan, yang sibul isma, menasabkan isim, wa yurfa'ul khabara, dan dia merafakkan khabar. Tuan-tuan hafal ni i'rab inna ni, hafal dia. Biar ingat di mulut. Allah lafzul jalalah. Allah ini lafaz yang maha agung dan dia ni ismu inna, isim inna, mansub dan alamat nasabnya al-fathah. Wa alamatun nasbi al-fathah. Ma'a ni zaraf makan. Tuan ingat dalam Quran zaraf ada dua. Satu zaraf makan, satu zaraf zaman. Zaraf makan ada 50. Ma'a satu. Ada 49 lagi. Dan zaraf zaman pun ada 50. Umpamanya kita kata sabahan, masaan, itu zaraf pagi petang, itu menunjukkan masa. Okey, as-sabirin, ingat zaraf itu sebenarnya di isim. Bila isim dengan isim, maka as-sabirin adalah mudhafun ilaihi, dan alamat jarnya adalah ya. Dan dia dikatakan syibih jumlah. Ma'as sabirin tu dua-dua tu kalau campur nama dia syibih jumlah. Syibih jumlah tu maksudnya macam ayat. Okey, muta'alliqun bi mahzufin khabar inna. Jadi dia menjadi khabar kepada inna. Okey. Yang kedua, syibih jumlah. Yang kedua, khabar dia jar majrur. Khabar dia jar majrur okey. Khabar dia jar majrur. Okey, saya tengok dulu, bisa jawab salam diorang semua. Okey. Khabar dia jar majrur. Okey. Saya tengok komen dulu. Okey. Khabar dia jar majrur seperti innal mujrimina fi dhalalin mubin. Innal mujrimina fi dhalalin mubin. Al-Qamar ayat 47. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu di dalam kesesatan yang nyata. Al-mujrimin dia katakan isim inna,
mansub berbaris atas. Okey, okey, apa? Dan alamat nasabnya al-ya kerana dia jadi jamak muzakkar salim. Ingat jamak muzakkar salim, alamat nasab dia ya. Tuan-tuan tengok ya jadual-jadual isim yang saya bagi dulu yang ada color biru, color merah sikit tu. Ya, itu adalah alamat-alamat isim bila berada dalam Quran. Kita panggil jadual apa tu? Jadual 5A ke? Ya, okey. Ya, Puan Hajar Fatimah, ingat tak jadual apa tu? Puan Rozaini ada simpan tu ya. Okey. Okey, fi jar majrur, dalalin majrur dengan kasrah dan jumlah campuran daripada fi, jar dan dalalin majrur duduk tepat baris depan kerana dia menjadi khabar inna. Alhamdulillah. Okey. 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 Tuan-tuan, kadang-kadang ada juga khabar inna dia duduk depan. Ya, selalunya khabar inna duduk belakang. Duduk lewat selepas isim inna. Tapi ada masa khabar inna duduk dulu. Lepas tu mubtada kemudian. Ataupun isim inna kemudian. Dia kata la yasihu an yataqaddama al-khabaru 'ala al-ismi fi babi inna. Tidak sah an yataqaddama al-khabaru mendahulukan khabar 'ala al-ismi ke atas isim fi babi inna pada bab inna wa akhawatiha dan saudaranya illa in kana al-khabaru zarfan. Jika khabar itu zaraf atau jar majrur, maka bolehlah dia dahulukan ya selagi tidak ada tegahan. Ya, kalau sekiranya khabar inna itu zaraf ataupun jar majrur, dia bolehlah letak di depan kalau sekiranya nak letak dan tidak ada apa-apa halangan. Kalau tidak ada apa-apa halangan, boleh letak. Dalam Al-Quran banyak dia letak juga khabar inna ini di hadapan. Dengan syarat khabar itu jar majrur dan zaraf. Okey. Saya pagi tadi kan saya tengah-tengah ceramah pagi tadi. Tuan-tuan, terganggu betul-betul. Memang terganggu betul-betul. Sebab tu saya berdiri 3-4 kali. Apa sebab? Saya bau cempedak. Saya kata isteri saya, daripada manalah dapat cempedaknya? Wangi. Sebab rumah saya ni dia banyak bilik. Dia ada 8 bilik ya. Jadi bilik bawah ni memang dapur. Jadi ada situ ada lubang besar tu untuk nak control switch. Kalau sekiranya ada thread dan sebagainya kan. Saya ni di bahagian bawah. Ke bawah sekali lah. Jadi bau bukan main kuat cempedak bau. Ya. Saya tanya, sayang, siapa bagi cempedak ni? Mana awak beli ni? Sedangkan dia tak pernah pergi pasar. Dia tak pergi pasar. Saya pergi pasar. Kata bila pula pergi cempedak ni? Dia kata tadi saya keluar tadi tengok dekat gate ada cempedak dalam plastik beg. Ya Allah. Balik-balik buka komputer, ada orang hantar kata cempedak. Terima kasihlah orang yang hantar ni. Dia kata ustaz janganlah sebut dalam tu. Terima kasihlah ada cempedak. Saya kata hantarlah lain kali udang galah ke juga. Sebab apa? Saya minat udang galah. Walaupun udang galah ni kadang-kadang orang-orang ada gaut tak boleh makan. Udang galah kalau ada gaut tak boleh makan. Tapi dulu masa saya di pondok dulu selalu makan udang galah sebab duduk sebelah Tok Guru. Ya, Tok Guru ni udang galah saja. Lepas tu orang lain biasa je lah. Tok Guru ni memang udang galah. Zaman-zaman dulu udang galah banyak. Tapi ada kalau rakan-rakan saya yang jadi Tok Imam tahlil pada malam-malam ni kan, dia memang meja dia, dulang dia tu udang galah saja. Dia punya udang galah tu dia punya punggung tu merah aja. Dia punya masak merah kan. Uish, sedapnya. Saya dapat lama rasa. Tapi Tok Guru saya ni dia kena gaut. Dia ada gaut sikit. Jadi dia kata, Tok Guru jangan makan udang galah. Kalau makan udang galah, gaut. Nanti besok Tok Guru acak-acak lah jalan. Macam itulah ceritanya. Jadi orang yang di Tok Guru ni istimewa tahu udang galah. Tapi ada orang tu dia macam ni dia nak makan udang galah. Dia kata tak apalah, saya makanlah. Sebab dia kata
Udang galah susah dapat, tetapi gauk senang dapat. Itu alasan dia. Udang galah susah dapat dan gauk senang dapat. Jadi hari Senin tu bila pergi mengajar tu, ustaz-ustaz yang makan udang galah ni mula dah berjalan. Ya, hecok-hecok. Sebab gauk sudah mari. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan? Itu pesanan penaja. Aduh. Okey. Khabar tidak boleh mendahului apa tu isim inna. Ya, kecuali kalau khabar itu jar wa majrur dan dia juga zaraf. Umpamanya, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Surah An-Nazi'at ayat 26. Mana kita punya jurutai? Jurutai. Ini mesti jurutai ni tak tahu kelas kita ni. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya demikian itu, pada demikian itu menjadi pengajaran kepada orang-orang yang berfikir, ya. Okey. Ni Puan Berdaria kata lapar lepas dengar pesanan penaja. Dia punya isi cepedak tu besar. Besar mana? Besar cawan kecil tu. Malam tadi sambal udang galah. Ada betul sambal udang galah. Aduh. Sambal udang galah. Oh ya Allah. Ya Allah, sedapnya udang galah. Saya udang galah ni kalau makan ni saya tak makan sangat. Dia punya body dia tu saya makan kepala dia. Dulu masa kita orang buat ceramah rakaman 100 siri tu, yang KUAE 01 tu, di rumah satu orang yang kaya lah. Ya, jadi dia ni selalu bagi makan kita udang. Dia kata setiap kali bagi makan udang, rezeki bertambah ruah. Bertambah ruah dia kata. Bagi makan udang ya. Yang mengaji tu dalam 25 orang. Saya mengajar ya hampir 5 tahun lah mengajar. Habis rakaman 100 CD tu. Jadi tuan rumah ni dia tak makan lain. Kita semua makan udang galah, dia hanya makan kepala saja. Kepala udang saja. Saya kata, tak kena gauk ke? Apa gauk kata? Allah Ta'ala punya kuasa. Kan ustaz mengajar Quran, yang kepala udang ni tak memberi kesan. Tak apalah. Betul, kepala udang bukan menyakitkan kita. Alhamdulillah sihat. Okay. Fi inna haraf nasab, taukid. Fi haraf jar, ya. Zalika majrur. Dan jumlah daripada jar dan majrur duduk tempat baris atas duduk tempat baris depan menjadi khabar inna muqaddam. Kena sebut muqaddam. Nak tengok cepedak pula. Ya Allah Tuhanku. Nantilah saya tunjukkan. Tanyalah salah seorang sahabat yang mengatakan cepedak tu ada dalam tu. Ya, okay, dia nanti dia kata jangan beritahu orang ustaz. Ini bagus ni orang ni. Dia bila beri kat benda kat saya dia kata jangan. Tapi bolehlah kita beritahu siapa dia kan. La'ibratan. Okey, la itu adalah lam taukid. Ya. Jadi ada dua taukid di sini. Yang pertama taukid inna dan yang kedua taukid lam. Lam itu lam taukid. Ada dua taukid. Kalau ada dua taukid, artinya benda tu penting. Bila benda tu penting, yang penting tu bukan apa? Yang penting tu adalah zalika tu penting. Bukan ibrah tu penting. Zalika tu. Apa benda zalika tu? Kena baca ayat sebelum tu. Sebab itulah bila penting, dia letak dulu. Jadi bila zalika tu, dia letak dulu. Kita kata fi zalika, jar majrur, fi mahali raf'in, khabar inna, muqaddam. Kena sebut muqaddam. Muqaddam tu artinya didahulukan. Sepatutnya dia duduk akhir. Tapi oleh kerana dia terpenting, dia jadi khabar inna muqaddam. Duduk dulu. Okey. Seterusnya kita lihat. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ingat kamu semua bahawasanya pada kamu itu
aku utuskan seorang rasul. Jadi dia beri warning kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Dia kata, aku adakan rasul di kalangan kamu, jangan kamu ingkar. Kalau kamu ingkar, nanti kamu dibakar di api neraka. Al-Hujurat ayat 7. Tak ada, dia duduk jauh. Yang beri ni duduk jauh ni, tapi dia ada macam food sender lah. Dia hantar bukan yang duduk dekat saya ni, orang jauh ni. Pelajar kita juga. Nanti tuan-tuan teka-teka lah siapa dia. Okey. Fikum ini jawab majrur. Duduk tepat baris depan kerana dia jadi khabar inna. Ingat tuan, ingat. Khabar inna, khabar kana, dia mesti duduk selepas isim inna ataupun isim kana. Dia tak mungkin duduk sebelum tu. Kalau dia duduk, dia mengambil tempat isim inna, bermakna penting lah tu. Lagi pula dia tambah dengan inna dan dia tambah dengan lam lagi. Itu menunjukkan pentingnya itu. Okey. Wa qala ta'ala, yang ketiga, Lau anna indana dhikran minal awwalin. Ini orang kafir kata, kalaulah di sisi kita ada peringatan dari awal lagi, tentu sekali kita beriman. Lau indana dhikran minal awwalin. Baru keluar kita punya jurutajib. Muqaddam maknanya didahulukan. Kalau sekiranya isim inna tu, jangan kata muqaddam. Isim inna tu dia memang muqaddam. Kalau khabar inna, dia memang muakhir. Tapi kalau khabar inna tu yang kedudukannya akhir, duduk dulu, kita kata muqaddam. Dan begitu juga isim inna yang duduknya dulu, tapi duduk di akhir, kita kata isim inna muakhir. Itu harus beza tu. Okey. Indana zarf makan mansub. Wana mudhaf ilaih. Dan dia menjadi khabar inna muqaddam. Zikran adalah isim inna mansub bil fathah muakhar, dilewatkan. Kenapa dilewatkan? Sebab yang Tuhan penting di sini adalah indana. Lau anna indana dhikram minal awwalin. Ini ayat ini tak ada dua lam, tak ada dua taukid, satu saja. Indana. Anna tak ada. Macam tadi, inna fi zalika la'ibratan. Dua. Itu maknanya berat lagi tu. Berat lagi tu amaran tu. Alhamdulillah. Satu hadis Nabi, kita jarang masukkan hadis Hadis Nabi dikata, Al-Bukhari hadis 7392. Jadi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Isman. Mi'atan isman mi'atan ada 99 nama, illa wahidan, kecuali satu. Satu dia adalah Allah yang lain itu 99. Man ahsaha, sesiapa yang mengingatinya, dakhalal jannah. Senang je tuan-tuan. Siapa yang ingat nama Allah, ingat di hati, jaminan syurga, dakhalal jannah. Kata hadis Bukhari, hadis yang ke-7392. Jadi hadis dah hafaz, nahu surah dalam kepala, apa lagi, sedekah amal jariah dah buat, solat 5 waktu tak tinggal, buat kebaikan selalu kepada orang, dan Nabi kata orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa membuat manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan dah buat dah, cepedak dah hantar dah, apa tu, mana-mana orang miskin tepi tu kita bagi. Dan saya pernah satu cerita, masuk surga, cukup masuk surga lah.
Sesekali ada masa rajin-rajin bertanam tepi rumah. Okey, macam saya ni. Saya keluar daripada sini terus pakai uniform, ambil cangkul. Ya, bersih reban ayam. Sebab orang perempuan ni dia tak boleh tengok serabut sikit, dia akan bising. Bila nak bersih reban tu bang? Okey. Hari ni patutnya saya sembelih Ali. Tapi tadi orang merayu, bang, janganlah sembelih Ali. Tak sampai hati saya. Sebab bila dia bangun pagi, Ali, dia pun teleng kepala dia dekat isteri saya. Sebab ayam ni dia mata dia kiri kanan kan. Macam kita mata dua-dua depan, dia mata kiri kanan sebelah kan. Ali, dia pun pandang gitu. Jadi tak sampai hati nak sembelih. Jadi kalau dia mati pun biarlah mati. Ya, kita kebumilah dia. Ya, sebab tak sampai hati kan. Okey tuan-tuan, habis cerita. Sekarang ni saya nak buat satu tambahan berkenaan dengan Inna dan saudara dia. Tuan-tuan tahu tak? Inna dan saudara dia ada kadang dia tambah innama. Kenapa dia tambah innama? Oh, terbaik hari ni ha. Okey, terbaik hari ni ha. Okey. Kita kalau jumpa pakai ni jangan tak kenal pula. Ini di KLGC je kan. Pakai ni, lain tak pakai. Okey. Okey. Tajuk dia kita hapuskan tugas Inna dan saudaranya. Okey, tajuk dia penghapusan tugas Inna dan saudaranya. Bila ada benda ni, bila ada perkataan ni. Maknanya Inna tu bukan lagi menasabkan isim, merafakkan khabar kalau dia ni. Artinya dia panggil ilgha. Ilgha tu Inna no more power. Dalam Quran kalau dia ada perkataan ni. Okey. Betul. Dia kata iza apabila bersambung ma itu dengan Inna dan saudaranya, maka cukuplah tugas Inna sebagai Inna, ya, kecuali laita. Mana semua 13 daripada Inna tu kecuali laita. Kalau ada huruf ni, Inna tak main peranan sebagai isim Inna dan khabar Inna. Tetapi dia akan kembali balik jadi mubtada dan khabar. Okey. Okey. Ingat ya? Tak ingat. Salin ya. Tajuk dia menghapuskan tugas Inna. Tugas Inna menasakkan isim dan menapakkan khabar akan hilang jika sekiranya sebelum isim itu ataupun jika sekiranya Inna itu disambung dengan kalimah ma. Okey. Ada orang sayang dekat Ali. Alhamdulillah. Ali ni dia berkukuk pagi, petang, siang, malam. Jalan saya tu dia Hakim Borneo dulu. Dia kata, ayam. Lepas tu tengok ramai budak-budak mai tengok ayam. Dia kata, ayam cantik, ayam cantik. Sebab ayam saya tu selalu kena air. Kena air, kita shampoo dia. Baik. Di sini tak ada pula tempat belaga. Kalau tempat belaga, saya rasa memang ayam tu kalah lah. Sebab dia tak pernah dilatih belaga. Tapi dia punya taji banyak ni. Ni taji dia. Ada 3 inci. Saya tak pernah tangkap dia. Hari tu saya nak tangkap sekali. Pakai dengan penyebut udang tu kan. Habis pecah hancur berkecai. Dia lari. Tak berani nak buat. Okey. Apabila ma ditambah pada inna, maka inna sudah tidak main peranan lagi. Jadi dia akan, ayat inna itu dia akan terus jadi mubtada dan khabar macam biasa. Sebab asalnya inna duduk pada mubtada dan khabar. Okey. Okey. Kita bincang. Okey, sebagai contoh, saya kata contoh ni contoh ayat biasa ya. Inna Muhammadan talibun. Inna Muhammadan talibun. Inna Muhammadan talibun. Muhammad itu seorang murid. Muhammadan isim inna, dan talibun itu khabar inna. Muhammadan mansub bil fathah li'annahu isim inna.
talibun marfu' bid-dhammah li'annahu khabar inna. Tapi kalau kita letak innama ni adalah haraf taukid. Ya, bila dicampur dengan inna dengan ma, jadi taukid dia lebih berat. Lebih berat lagi daripada inna dengan lam tadi. Sangat berat. Jadi bila innama Muhammadun talibun. Innama Muhammadun talibun. Kita i'rab dia. Innama in harfu nasbin wa taukidin mabniun alal fathi. Inna harfu taukidin wa nasbin mabni al fathi. Ma zaidah nama dia. Zaidah itu ma tambah. Mabniun ala sukun. Okey. Al a'malu isim inna. Okay. La amila laha bima zaidah. Dia tidak lagi bekerja kepada inna. Dan alamatnya adalah dia panggil dhammah zahir di akhirnya. Okey. Jadi apa jadi a'mal ni? Jadi a'mal ni sudah jadi mubtada. Okey. Bin niyat, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Bin niyat, bi haraf jar tetap bagi bawah. An niyat majrur disebabkan oleh ba, dan alamat jarnya adalah kasrah di akhirnya. Okey. Jadi jumlah daripada bi dengan niat fi mahali raf'in mubtada. Dia jadi mubtada balik. Okey. Beza dia. Okey. Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana ma dia duduk pada semua adik-beradik inna. Okey. Adik-beradik inna ni ada banyak ya. Iaitu ka'annama, la'alla, laita, alimna, alimna pun adik-beradik dia. Okey. Innama, alimna itu adik-beradik la'alla ya, adik-beradik kana ya. La'alla ada, ka'anna ada, laita ada, lakinna ada, alimna pun ada. Itu adalah adik-beradik kepada inna. Kita tengok bagaimana dia mencantumkan adik-beradik inna ini dengan ma. Okey. Saya bagi rehat sekejap. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ya. Sekarang kita tengok ya. Adik-beradik inna ramai kan? Iaitu okey. Kita tengok ya adik-beradik inna. Kita tengok ya. Okey. Okey. Yang pertama sekali kita tengok tadi iaitu inna tadi ya. Okey.
Okey. Kita tengok apa tu? Lam ya. Tuan tengok lam yang berada di yang duduk bertempik dengan khabar inna. Ya, itu lam. Yang tadi saya baca lam ya. Okey. Okey. Takhtasu ini muka surat 344 ya. Okey, lam yang berada selepas inna itu dia katakan lamul ibtida. Lam ibtida memberi makna lam taukid. Seperti saya bacakan tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lam tu ya. Okey. Kita baca balik ya. Okey. Okey. Tak ini yang nak kita pergi kepada ma dulu. Ini ma ni. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey, saya katakan tadi, kalau sekiranya ma itu dia berada selepas inna, maka dia menukarkan isim inna dan khabar ni menjadi mubtada dan khabar seperti sedia kala. Okey, sebagai contoh ya. Okey. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Ya. Kalau tidak ada ma, dia akan jadi innal mu'minina ikhwah. Tapi bila ada ma, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi al mu'minun tu jadi mubtada, ikhwatun tu khabar. Kalau ada ma bertangkuk selepas inna. Jadi ma ini, jadi ma yang bertangkuk dengan innama ni, dia bukan lagi, dia punya nama dia nama baru, iaitu nama dia kafah wa makfufah. Nama dia kafah wa makfufah. Maknanya lengkap melengkapi. Ya, innama i'rab dia inna bukan haraf taukid lagi. Tak ada. Bila dia dengan innama, i'rab dia innama kaf wa makfufah. Maknanya satu huruf yang special untuk menguatkan bahawasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu kita tidak boleh memutuskan persaudaraan. Okey. Innama kafah wa makfufah. Ya, okey. Ai ma saja kafah inna makfufah anil amal. Inna ma makna lengkap. Inna ma tu makna lengkap. Jadi inna makna dia pelengkap. Inna makfufah ma kafah. Ya, kafah wa makfufah. Dan inna itu nama dia makfufah. Jadi mana lengkap melengkapi. Contoh jangan pening kepala. Baca saja innama lengkap melengkapi. Apa dia maksud lengkap melengkapi? Sudah cukup bahawasanya orang beriman itu saudara. Tak payah pakai taukid lagi. Sebab itu lebih besar taukid dia. Sebab itu dia hanya pakai al-mu'minun, dia jadi mubtada, al-ikhwah jadi khabar. Kalau sekiranya ma tu bercantum dengan inna. Ya. Qala ta'ala. Ya, jadi yang tadi ayat tadi Hujurat ayat 10. Qala ta'ala. Ini contoh kedua, contoh ma ya. Jadi ma ini hanya boleh masuk pada apa tu inna. Kadang-kadang dia masuk pada ka'annama. Jadi kalau ka'annama tu dia jadi tasbih. Bukan ka tu isim kana, tidak, bukan. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya hidup dunia itu adalah permainan. Maknanya Tuhan nak beritahu hidup dunia permainan, dia kena tambah ma. Sebabnya dunia ni memang betul-betul menipu manusia. Kalau manusia itu sedar. Kalau manusia itu sedar, dia tipulah manusia. Okay, kalau manusia itu tak sedar, dia kena tipu di dunia. Kalau manusia itu sedar, dia kembali kepada Allah. Ya, dia datanglah berdaftar untuk belajar nahwu dan saraf. Okey, saudara puan, kalau boleh saya katakan tadi,
bila tuan-tuan nak like, jangan lupa tulis nombor matrik masing-masing. Siapa yang belum dapat nombor matrik, dapatkan pada Puan Hajar Rozaini, iaitu penyelaras kita. Dia menentukan, dan tuan-tuan boleh pilih mana nombor matrik yang kosong. Jadi kita akan beri peluang, nanti lepas pada ini kita akan tender nombor matrik yang kosong. Jadi kalau nak elak daripada tender, cepat-cepat pilih. Puan Hajar Rozaini ada lagi tak yang kosong tu? Kena post balik. Ini berat ni, tugas penyelaras memang berat. Sebab dia lah pendaftar, dia lah bendahari dan sebagainya. Allah. Okey, seterusnya. Innamal hayatud dunya la'ibun. Innama, i'rab dia kaf wa makfufah. Siapa yang ada buku kuning, tengok dia kata apa. Okey. Al-hayat mubtada' marfu'. Ad-dunya na'at kepada hayat. La'ibun khabar mubtada'. Senang je. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Khabar mubtada', alamat rafa' dhammah. Na'ibun tu alamat rafa' dia dhammah. Okey. Lagi sekali kita tengok qala ta'ala surah Al-Maidah ayat 27. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkatalah dia, sesungguhnya Allah menerima segala amalan orang yang bertakwa. Allah menerima segala amalan orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Orang yang percaya beriman kepada ghaib, wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami berikan mereka berbelanja balik. Jadi itu orang bertakwa. Jadi kalau kita sayang berbelanja, maka kita hilang salah satu ciri orang yang bertakwa. Okey. Okey. Innama kaf wa makfufah. Yataqabbalu fi'il mudhari' marfu' dan alamat rafa' dia ad-dhammah. Allah fa'il marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. Jadi tuan-tuan, ma yataqabbalullah minal muttaqin. Okey, fi'il mudhari' marfu' dan Allah fa'il, dan itulah dia okey, al-muttaqin jawab majrur fi mahalli nasbin isim inna muqaddam muakhar. Okey, yataqabbalullah tu maknanya maksud dia, asal dia yataqabbalullahul muttaqun. Ya, al-muttaqun yataqabbalullah. Jadi innama tu telah depankan, al-muttaqin tu diakhirkan. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni tuan-tuan, saya nak bagi salin ya. Okey, kita ada masa lagi 10 minit. Okey. Maknanya ayat-ayat yang ada anna ya. Okey. Saya bagi contoh surah Nur ayat 35. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Az-zujajah ni kaca tuan. Kaca yang nampak. Tuhan memberi perbandingan bahawasanya cahaya Allah ini duduk dalam Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamishkat. Mishkat ini macam lampu ya. Fiha zujajah. Dalam lampu tu ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu macam bintang. Ya. Kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin, yang tumbuh ya daripada sebatang pokok. Ya. Jadi itulah maksudnya cahaya Allah. Mana cahaya Allah ni tidak mudah. Duduknya pun sangat istimewa. Jadi hanya akan masuk ke dalam hati-hati dan dada-dada orang yang istimewa. Jadi kalau tuan-tuan sekadar main-main nak belajar, maknanya cahaya itu tak akan pergi. Sebab itu dia kata al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda li'asin. Dan cahaya Allah tu tidak akan duduk ke dada-dada orang yang bermain-main. Pagi buang masa
petang buang masa, malam baru nak belajar, itu tak masuk ilmu tu, tak masuk. Jadi tuan-tuan kena belajar setiap masa. Okey. 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 Jadi dia kata cahaya itu la syarqiyan wala gharbiyah, bukan di timur bukan di barat. Semua dunia dia. Yakadu zaituha yudi. Yakadu zaituha yudi, maknanya dalam tu ada minyak. Ialah pelita bisa ada minyak. Minyak tu boleh mencahayakan. Walau lam tamsa sunar. Walaupun api tidak disentuh, api tidak menyentuh minyak tu, tapi minyak itu tetap akan bercahaya. Itulah maknanya balaghahnya Allah Ta'ala pada kita. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, apa perbandingan tu? Pelita tu ada minyak. Minyak tu kalau tak ada api pun dia nyala juga. Tuan-tuan fikirlah apa dia benda tu. Halusnya ilmu Allah ni kan. Sebab itulah tuan-tuan, berjihadlah. Okay? Dan saya sedang menyiapkan satu program yang agaknya jangka panjang, dan rakamannya lebih kurang 500. Jadi tuan-tuan tunggulah habis 370, kita akan teruskan dengan rakaman 500 CD. Tapi satu CD lebih kurang dalam setengah jam, tak lebih dari setengah jam. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Sebab bila kita nak menuju ke syurga ini, kita akan ada banyak masa, banyak peluang dan banyak semangat untuk kita buat 500 CD, ya, sampai mati tu. Jadi kita akan bersama-sama, ya, daripada awal hingga akhir. Yang ini tuan-tuan punya hanya 370 saja. Jadi saya tambah lagi 130 CD. Jadi situlah sampai akhir hayat saya, insyaAllah. Takut kalau sempat lagi 500 CD, tuan-tuan dapat lihat lah. Kalau tak sempat lah, Puan Hajar Ruzaini lah yang akan sambung balik CD tu, ya. Saya tu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okey. Sekarang ni orang rumah pun risau dah. Kalau lambat, kalau tak keluar daripada bilik, dia pun masuk, dia ketuk saya. Awak tidur ni macam mati. Allah Akbar. Memang kita bila kita ada penyakit yang macam ni kan, tidur pun terlampau lena. Okey, seterusnya, walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Yang tadi tu pesanan penaja. Akan tetapi Allah itu dzu fadlin 'alal 'alamin. Al-Baqarah ayat 251. Okey, ini saya tak nak i'rabkan, nak begitu saja. Yang ketiga, innallaha yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang muhsini, buat baik. Jadi khabar dia ni ayat fi'liyah. Yang tadi, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Al-Baqarah ayat 251, iaitu dzu fadli itu khabar dia adalah kita kata jumlah ismiyah. Okey. Az-zujajatu ka'annaha kawkabul durri. Khabar dia jumlah ismiyah. Okey. Khabar dia mufrad. Okey. Seterusnya kita tengok sikit lagi sebelum habis. Tengah hari ni kita rehat. Jadi kita jumpa insya-Allah. Sebab kita nak ambil peluang dia punya internet free ni. Qala ta'ala la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Al-Anbiya ayat 111. Okey. Ini adalah khabar dia jumlah ismiyah. Okey. Lepas tu seterus lagi Al-Maidah ayat 111. Okey. Muka surat 516 hal apa ni? Tak ada ni muka surat. Ini muka surat 348 bagi siapa yang ada buku ni. Ni buku ni At-Tatbiq. Saya nak galakkan tuan-tuan, guna buku Arab. Jangan guna buku Melayu. Sebab soalan di syurga semua dalam bahasa Arab. Okey. Okey. Tapi tuan-tuan bila jawab soalan, tuan-tuan janganlah jawab soalan dengan nahwu. Dia tanya ma rabbuka? Ya Haji Kamruddin bin Amatillah. Ma rabbuka. Tuan Haji pun kata ma mubtada marfu', rabbuka jar majrur khabar. Jangan. Dia pun tak tahu tu. Jadi jawab Allahu Rabbi. Allah itu Tuhan saya. Okey, gura-gura je ya. Okey, la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Al-Anbiya ayat 111. Maksudnya dia punya khabar dia adalah ayat ismiyah. Okey, satu lagi Al-Maidah juga ayat 1. Washhad bi annana muslimun. Washhad bi anna itu anna tu isim,
isim inna, muslimun khabar inna. Itu khabar dia mufrad. Kalau tuan-tuan boleh kenal khabar dia mufrad ke, khabar dia jumlah ismiyah ke, jumlah fi'liyah ke, khabar dia jar majrur ke, zaraf ke, dah cukup bagus dah. Dah cukup bagus dah ya. Alhamdulillah ya. Okey, seterusnya inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya ke atas kamilah yang mengumpulkan Quran itu, dan kami wa qur'anah, dan kami akan membacakannya kepada hamba-hamba. Al-Qiyamah ayat 17. Jadi di sini khabar inna duduk dulu, muqaddam. Dan isim inna jam'ahu tu. Isim inna jam'ahu tu. Sebab jam'ah tu bagi atas. Jadi bagi atas duduk belakang, muakhar. Jadi kita kata di sini khabar inna muqaddam, jam'ahu, isim inna muakhar. Okey. Satu lagi tuan-tuan. Ya, Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan engkau tidak tahu bila hari kiamat itu akan datang hampir. Ya, okey. La'alla adik-adik kana, adik-adik inna, as-sa'ata isim inna sebab dia bagi atas, takunu qariban adalah khabar inna. Tapi khabar dia adalah jumlah fi'liyah. Senang tak? Senang tak ni? Saya nak tanya, senang tak Tuan Haji Kamarudin? Haji Kamarudin tunjuk macam mana dapat tangan macam ni. Saya tak tahulah. Tak erti nak buat. Saya pun nak buat juga kalau boleh. Dia kepala biru ni, orang jurutera ni, dia pandai. Saya tak erti nak buat. Okay. Lepas tu ayat seterusnya, qala ya laitani mittu qabla hadza. Qalat, dia berkata, wahai Tuhanku, aku mati sebelum ini. Okay. Jadi laita tu adik-adik inna, ni itu isim inna, mitu bagi depan khabar inna. Okey, senang kan? Maryam ayat 23. Okey, seterusnya Al-Baqarah ayat 214. Tuan-tuan salin dan tengok dalam ayat Quran. Ala inna nasrallahi qaribun. Qaribun. Kalau qaribun tu bagi depan, itu khabar inna lah. Mana di isim inna? Nasra. Nasrallah, mana isim inna tu daripada mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey. Okey, mas. Seterusnya surah Al-Qamar. Tuan baca Al-Qamar. Okey. Yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Ka'annahum. Anna haraf nasakh. Hum isim anna, jaradun muntashir, jaradun khabar, muntashir na'an. Kan senang tu? Kan senang. Ka'anna, dia pakai anna sebab dia duduk tengah ayat. Kalau depan ayat, dia pakai inna. Okey. Lepas tu satu lagi yang akhir sekali. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Okey. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu menjadi tanda kepada orang yang bertakwa. Okey, tuan-tuan boleh cari sendiri ya. Dalam ayat ni mana di isim inna, mana di khabar inna. Isim inna tu memang dia single, tapi khabar inna tu dia boleh jadi mufrad, boleh jadi ayat isim, ayat fa'il dan jar majrur ataupun zaraf. Okey. Jadi ringkas kita, mata pelajaran kita pada hari ini, kita membicarakan tentang inna, isim inna dan khabar inna. Khabar inna ada mufrad, ada ayat ismiyah, ada ayat fa'iliyah dan ada syibih jumlah. Syibih jumlah ada dua, sama ada jar majrur atau mudhafun ilaih. Itu saja tuan-tuan yang tuan-tuan nak tahu, yang wajib tahu itu saja.
Itu saja. Jadi tuan-tuan kenalah sentiasa dengan buku. Jadi buku yang paling bagus sekali saya cadangkan buku kuning ni. Ya. Nah, kalau tuan-tuan dah ada buku kuning, tak payahlah beli. Kalau tak ada buku kuning, belilah I'rabul Quran Yakut. Yakut itu 400 lebih saja. Tuan-tuan beli. Tuan-tuan beli saja, dia punya barakah tu sudah mula berjalan. Beli, berjalan. Barakah berjalan. Ya, selagi tuan-tuan pegang dan belajar, berjalan. Masuk pula kelas saya, berjalan. Okey, alhamdulillah ya. Okey. Yang mana wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah, Al-Ahzab ayat 63. Ya, Al-Ahzab ayat 63. Okey. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Kita tengah hari ni kita rehat. Dan insya-Allah kita berjumpa pukul 5 petang. Sebab pukul 5 petang tu saya nak revise balik. Sebab kalau ikut dalam jadual saya ni, kita kena bilas balik di atas apa yang tuan belajar tadi, melalui satu tajuk yang besar pada hari ini. Nanti saya akan beritahu kan sebelum pukul 5 petang. Tuan-tuan sabarlah ya. Sebab tuan-tuan kena dapat cepat-cepat. Sebab ini crash program yang intensif, betul, really intensif. Jadi jangan lupa pukul 5 tu masa banyak lagi. Tuan-tuan ada masa 5 jam ya. Pukul 5 petang, 5 jam. Saya nak pergi pasar kejap. Nak beli ada rumah pula nak suruh makan mi kari. Mi kari yang rumah saya buat memang sedap. Siapa-siapa tak boleh tanding. Sedap sungguh. Jadi selalunya kuah dia sampai kering, sampai 3 hari saya makan. Kalau kuah kering saya tambah lagi air. Dan masuk pula tahu. Sedap. Saya suka makan dengan mi kari ya. Itu pesanan penaja. Jadi tuan-tuan kena tahulah juga kehidupan ustaz ni kan. Ustaz makan apa. Kalau saya rasa penat sikit, saya ambil air kelapa muda depan tu, saya belah saya minum. Air kelapa ya. Ini saya berhasrat untuk nak beli satu mesin tebu. Tuan-tuan just imagine, sebab di sebelah rumah saya tu banyak tebu cukup banyak, tak nampak. Batang-batang ni besar-besar ni tu. Jadi saya kata kita beli mesin, nanti kita kopek tebu tu, jadi kita nak makan, kita mesinkan tebu tu, lepas tu kita dapat minum air. Itu haza min fadli rabbi. Inilah nikmat pada kita. Kita jangan sayang duit. Mesin itu alat, kita beli alat. Kita ada duit, kita beli alat. Mesin tu dalam 1,500 kita beli. Besok kalau kita nak makan tebu, kita kisar saja. Anak cucu mari minum air tebu Mak Datuk, kisar saja. Orang bagi masa ini dia selalu tak nak balik. Bila dapat satu bilik ke atas tu, dia bilik tu lapang, dengan kapet semua, dengan aircon semua, dia tidur. Tiba-tiba petang baru dia turun. Dia makan tak kisah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'alnaka zakkani wa laka rabbani wa laka munibin wa laka muti'in. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami bagi Engkau, bersihkan hati kami dan didiklah kami ya Allah, dan dekatkanlah kami denganmu ya Allah, dan jadikanlah kami taatkan kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal taubatana. Ya Allah Tuhan kami, terimalah taubat kami. Wa syaddid alsinatina, dan betulkanlah lidah kami. Wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayah kamu ya Allah. Kama nawwartal arda, sebagaimana kau menyinari bumi ini ya Allah. Binuri syamsika, dengan cahaya matahari engkau ya Allah. Abadan selama-lamanya ya Allah, selagi kami masih hidup ya Allah. Asainak, kami selalu mendurhakai ya Allah. Wa ata'na, kadang-kadang kami taat pula. Wa syakarnaka, kadang-kadang kami bersyukur kepadamu ya Allah. Qabiltana, kamu masih lagi menerima kami ya Allah. Fa'id udna ilaika, jika kami kembali kepadamu ya Allah. Qabiltana, engkau masih lagi menerima kami ya Allah. Allahu Rabbun Karim wa Rabbun Syakur wa Rabbun Ghafur. Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang
maha bersyukur, yang maha disyukuri, dan Tuhan yang maha pengampun. Rabbi ma arhamak, Tuhanku, alangkah bijaknya-Mu ya Allah. Rabbi ma arhamak, Tuhanku, alangkah rahmatmu ya Allah. Rabbi ma ahkamak, Tuhanku, Kau bijak sekali ya Allah. Rabbi ma arhamak, Kau mengasihani ya Allah. Rabbi ma a'lamak, Kau tahu segala-galanya ya Allah. Rabbi ma ahkamak, Engkau bijak sangat ya Allah. Allahumma innaka afuwun, Tuhan, sesungguhnya Engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anna, suka mengampun. Kalau begitu ampunlah kami ya Allah. Afuka ya Allah. Aku perlukan keampunan-Mu ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Afuka ya Allah. Ya Rahman, ampunkanlah kami wahai Rahman. Ampunkanlah kami wahai penyayang dan pemurah. Afuka ya Hakim, ampunlah kami yang maha bijak. Afuk. Ampunlah kami, ampunlah kami, ampunlah kami ya Allah. Fil mahya afun, ketika hidup Kau ampunkan aku, supaya aku dapat menjalani kehidupanku dengan penuh keredaan-Mu ya Allah. Fil kubur afuk, di kuburku Kau ampunkan, supaya aku selamat daripada seksa kubur, seksa malaikat-Mu ya Allah. Wa indal ba'si afuk, ketika aku bangkitkan Kau ampunkan aku juga ya Allah, supaya aku dapat menemui Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda mamaris sirati afu, ketika melalui titian siratal mustaqim Kau juga ampun, kerana aku takut jatuh ke dalam api neraka ya Allah. Indal hisabi afu, ketika dihisab ampunkan juga aku ya Allah, kerana aku tak tahan lama menghadapi hisab. Inda hayati dunia afu, ketika hidup dunia ini Kau ampunkanlah aku ya Allah. Inda mamati afu, ketika matiku ya Allah Kau ampunkan, supaya aku mati selamat dengan baik dan ihsan-Mu ya Allah. Afuka ya Halim, ampunkan aku wahai yang lembut. Afuka ya Ghafur, ampunkanlah aku ya Allah wahai pengampun. Afu, aku perlukan keampunan-Mu. Aku perlukan keampunan-Mu. Ilahatuna wa khaliquna, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah menjadikan daku. Warzukna, Engkau juga memberi rizkiku, rizki yang halal lagi bersih. Iza kana surur ala kulli al-asyar, jika aku gembira di atas setiap sesuatu, maka fanahnu aula, aku tentu sekali gembira dengan keampunan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zahabatil ayam wal layali, malam-malam berlalu, siang-siang juga berlalu dengan begitu cepat ya Allah, sehingga Ramadan ku tak sedari telah kembali meninggalkan daku ya Allah. Walam yabqa lana siwa, dan tidak ada yang kekal bagi kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah Tuhan kami. Ya Allah, kami datangkanlah kembali kepada Ramadan seterusnya ya Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah yang maha hidup, Engkaulah yang tidak mati. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah yang hidup, Engkau tidak mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahul hayyul ladzi la yamut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.